dan janganlah memasuki suatu yang akan merugikan pada dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pembunuhan itu dalam hadis yang disebut haddus sahiri darbuhu bis saifi, rawahu at-Tirmizi. Jadi ada seorang sahabat nama dia Jundub radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Haddus sahir darbun bis saif. Hukuman ke atas orang sahir ini pancung dengan pedang. Jadi kalau kita kata kalau dia ni sahir sungguh, dia hebat, kita nak pancung dia tak boleh. Tapi kalau boleh pancung itu boleh. Pada waktu itu syaitan apa lagi dah. Rawahu Tirmizi wal Hakim. Artinya hukuman terhadap ahli sihir adalah dipukul yang dibunuh dengan pedang. Dan dari Bajalah bin Abdah, dia mengatakan, Bajalah kata apa? Kami telah mendapati fatwa ataupun keputusan tulisan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelum baginda wafat setahun. Mana surat Sayyidina Umar jadi khalifah, sebelum dia mati setahun, Sayyidina Umar telah keluar arahan apa? Dia kata apa? Untuk membunuh setiap tukang sihir lelaki dan perempuan. Umar kata apa? Uqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuh tukang sihir laki-laki, tukang sihir perempuan kena bunuh. Tapi kena dia ni nak cek dia ni payah juga ni. Nak cari bukti, nak cari apa benda yang kita kena tahu. Dari Wahab bin Munabbih mengatakan, aku telah membaca beberapa kitab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahawa bukan termasuk golonganku orang yang sihir. Orang yang main sihir ini bukan daripada kalangan umatku. Dan orang yang mengupah orang untuk melakukan sihir kepada orang bukan umatku. Dan orang yang meramal dan minta diramalkan, suruh orang ramal kita, apa masa depan saya? Ini pun bahaya juga. Tadi kita cerita dah tadi, bila nak buat kenduri apa-apa majlis ni, pergi tanya Tok Bomo nak buat hari apa. Pasal itulah hari ni tak ada orang kenduri, besok ada 10 kad duk cari hari-hari tertentu. Saya sudah suruh minta dah beberapa orang pelajar pergi buat kajian, duduk di mahkamah syariah. Kalau mari orang nak bercerai suami isteri ni kelahi, tanya dia, awak kahwin dulu tanya Bomo ke tak tarikh buat apa hari bulan. Kalau dia kata tanya Bomo, pergi napa Bomo tu kata pelawak hangit dia tu. Macam mana boleh beri tarikh ni aku nak bercerai ni. Ini semua cerita-cerita karut ni janganlah kita percaya, kerana dia boleh meramal masa depan orang ni adalah merupakan termasuk dalam perkara yang gaib yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan orang yang bertilik nasib, dan orang yang meminta orang untuk menilik nasib. Jadi cerita-cerita ini daripada Wahab bin Munabbih. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tukang tilik dan tukang sihir adalah kafir. Dia kata apa ni? Daripada Abu Musa radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah, mudminu khamrin wa qati'u rahimin wa musaddiqun bis sihri. Dia kata 3 golongan yang tidak akan masuk syurga. 3 kumpulan ini tak boleh masuk syurga. Siapa dia? Mudminu khamrin, pemabuk arak. Orang yang minum arak tak taubat-taubat, kalau mati neraka. Orang yang memutuskan silaturahim, Allahu Akbar. Putus silaturahim banyak kes. Tak berkelahi dengan adik-beradik, berkelahi dengan mak sendiri, berkelahi dengan keluarga-keluarga yang ada hubungan rahim dengan kita. Itu mana rahim? Kita ni banyak salah istilah. Saya nak pergi rumah awak ni nak hubung silaturahim. Dia tidak keluarga, tidak waris. Itu tidak silaturahim. Itu dia panggil hubungan keluarga, hubungan ukhuwah Islamiah. Silaturahim ni maksudnya hubungan orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Sepupu, apa benda yang pentingnya tok dia tu sama dengan kita. Jangan kira tok ada, kalau kira tok ada semua silaturahim belakang kita ni. Kena kira orang yang kita boleh kira, boleh bertitih. Orang kata-kata boleh bertitih, boleh buat silsilah nasab turunan. Dan orang yang mempercayai tukang sihir. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ruqa
wat tamaimu wat tiwalah syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, artinya sungguhnya jampi-jampi, pembacaan perdukunan, mana jampi serapah ni, hei jin bukit, jin tendai, jin gapo ni, jin batu, jin kayu, semua jin dia panggil belaka. Tak tahu gapo dia pakai panggilnya. Nah, kalau kita tanya jin ada ke jin kayu, jin batu ni, kalau mungkin kalau tak bomo zaman moden ni dia tak sebut dah, lama-lama disebut baru pula dah, hei jin supermarket, jin KFC dia panggil belaka ni. Tak tahu apa, dia pakai panggil je. Ini dia cerita kau. Azimah. Azimah dia apa dia? Dia panggil penangkal. Tangkal azimah ni. Nak buat kedai, gatul azimah. Ni banyak ni. Kalau kita masuk dalam kedai-kedai, lekat dinding. Azimah ambil dengan ustaz ni, tapek sini. Nak suruh laku kedai. Karut belakang ni. Dan at-tiwalah tu menyihir untuk menimbulkan kecintaan suami dan isteri. Syirkun adalah perbuatan syirik belakang. Ini huraya kita sebut mana. Jampi-jampi termasuk azimat. Apa dia azimat ini? Iaitulah golongan yang biasa kalungan, yang biasa dikalungkan oleh orang-orang bodoh di lehernya. Pakai kata tali-tali hitam pakai ditekuk ni. Tok bomo bagi. Pakai hak ni tak kena jin, tak kena sihir. Ini panggil azimat. Di leher anak-anak, pakai tali ini, tali bakar di tangan anak, bakar di tengkok, tak mau bagi masuk, dirasuk oleh hatu jin syaitan. Ini perbuatan karut belakang ni. Dan binatang-binatang peliharaan, kita pakai juga tali-tali kamak ni, di tali azimat ni di binatang peliharaan untuk menolak akibat penyakit mata, iaitulah penyakit ain. Ini. Dan ini termasuk amaliyah perbuatan jahiliyah. Jenis tangkal azimat ni, ketah-ketah pelaris yang letak di kedai-kedai ni, semua perbuatan jahiliah belakang ni. Jangan dipercaya. Hari ni pula tambah cara moden pula ni, percaya ke tapak tangan, percaya tarikh lahir ni. Anak-anak kita ni duk main Facebook ni, main internet ni, hari-hari dapat ni, lahir pada bulan 7, bulan 6 ni baik, lahir pada bulan ni, semua ni cerita karut belakang. Kalau kita mempercayai, siapa yang mempercayainya bererti syirik kepada Allah. Ini dahsyat. Klik hapuskanlah. Tengok di rumah kita ada azimat-azimat. Apa benda-benda yang ada, buat belakang. Setengah orang ni percaya ke besi. Dia panggil besi bak ke besi kuning. Ada besi ni tak naik orang curi. Balik buat malam ni tahu kita. Jadi ini permainan-permainan yang boleh buat syirik. Sedangkan tiwalah. Apa makna tiwalah ni dalam hadis tadi? Dia kata apa? Disebut juga dengan nama mahabbah, iaitu suatu jenis sihir untuk menimbulkan kecintaan kasih suami isteri. Ini juga termasuk dalam syirik. Suami nak suruh isteri sayang kepada dia, pergi bomo. Isteri nak suruh suami sayang kepada dia, tak kahwin lain, pergi cari azimat, gatul suami, bagi makan kepada suami. Ini syirik. Dia tak payah nak suruh orang sayang, tak payah duk cari apa-apa benda. Kita beri kasih sayang kepada isteri, sayanglah dia kepada kita. Tanya nak makan apa, beli. Nak baju warna apa, beli. Nak apa saja beli. Nak gimana beli. Apa dia nak bagi. Nya saya ni dak. Tanya nak makan, dia sore makan kedai kopi. Lepas roti canai mi goreng, klik-klik botol kenyang. Bini ajak makan senyap. Kawan itu letih pagi lagi duk golak dia. Klik tak makan. Duk main kedai kopi, tunggu siang malam duk tunggu kau anak-anak teno, anak-anak apa ni pelajar-pelajar kedai kopi. Bini tak percaya. Nak suruh saya. Jangan itu bomo akhirnya. Serupa dengan isteri juga. Suami balik bergoseng, pakai kain berserebeh, rambut bergoseng pun satu pari, siok busung, mana duduk kat dia. Tak payah cari terbomo lagu ni. Jadi perangai tu kita tak payah benda-benda gini ni. Karut belakang ni. Hak yang kita naknya pergi cari ikat hati manusia ni dengan kasih sayang, dengan kebaikan yang kita buatnya sayalah ke dia ni. Cuma masalah kahwin dua tu bukan soal saya tak saya. Ada kalanya Allah irham Tuan Guru Haji Husin, tok guru kepada tuan guru kita ni. Dia kata Abdul Rahman, dia sangat saya dua tuan guru ni. Cerita lama nostalgia. Abdul Rahman, dia kata ada orang ni nafsu dia berbagai-bagai warna. Kalau hak warna putih, supaya orang ni sore apa mepeh dah. Kalau hak warna tinggi sikit kena dua. Dia ni warna hitam kena 4. Tayar 3 tak cukup, mesti 4 punya. Itu tak nampak apa dah. Dia punya standard dia, label dia macam tu. Bukan kata saya ke isteri, tapi dia punya kuasa Allah Taala beri macam tu. Rahmatullahi taala alal jami'. Jadi
Selengah lah cerita tu. Nak cerita pak sihir ni, jadi tak payah duk cari sihir-sihirnya. Sihir hati manusia ni dengan kebaikan yang kita buat, orang akan sayang kita. Oleh sebab oleh orang-orang bodoh dipercayanya dapat menentang takdir Allah. Jadi sebab apa jadi sihir, jadi syirik ni? Karena semua perbuatan ni, tangkal, azimat, obat pelarih, keramat, semua sekali ni, sampai mereka orang pergi Mekah, kelamu Kaabah dia kerak lagi, nak balik buat azimat pelarih. Subhanallah, kelamu Kaabah mau pergi curi, nak buat azimat. Apa punya pemikiran, wallahu alam. Itu benda-benda yang tak boleh. Kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, adapun jika menjampi dengan menggunakan ayat-ayat Quran, jadi kita baca ayat Quran, baca ayat kursi, baca apa, atau dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian itu dihukumnya mubah, hukumnya harus kita buat. Kan ada ke sahabat kita sendiri, Nabi kita waktu tengok ni, sebabnya Nabi SAW pernah menjampi cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma wa an jami' wa an abihima dengan membaca u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ini kita kena belajar ni. Bacaan ini kita kena baca kepada anak kita pada waktu pagi, pada waktu petang. Jadi oleh kerana Nabi kata, aku melindungi dua orang kamu ni, Hasan dengan Husain, dengan nama Allah yang sempurna, dari segala gangguan syaitan, binatang-binatang yang berbisa, yang beracun, jengkikala, ular dan sebagainya, dan dari setiap mata ain, pandangan mata yang jahat, aku minta perlindungan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ambil doa ni, baca kepada anak-anak kita pada waktu pagi dengan petang. Baca. Tukarlah sikit. U'izukuma tu, daklah anak kita seorang, kita baca u'izuka. Tulis dia kertas tu. U'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wahamah wa min kulli ainil lamah. Kalau anak perempuan, u'izuki. Jadi sudah baca, tiup ke anak ni, minta Allah Ta'ala lindungi dia. Balik malam ni, hak mana tengok anak cucu kita hak ada tali hitam di lengan, ada tali hitam tekak tu, buat belakang, baca doa ni, minta apa Allah Ta'ala. Kalau mak dia kata jangan, kita ni nenek dia, atuk dia, jangan atuk, kena budak ni kena bala, kata mu bertaubat sekali dengan mak-makmu tu. Main kerja apa duk gatul ke anak ni, kat tali hitam, tali ni tak, semua benda karut. Yang kita naknya baca u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wahamah wa min kulli ainil lamah. Baca doa ni, serah ke Tuhan, duk serah ke tali. Bila kita pakai tali, tak apa budak ni main pun, guna lepas anak main petai-petai ni, tak ada masalah, muka tali ada. Dia bergantung, hati dia bergantung dengan siapa? Bergantung dengan tali hitam tu, tidak bergantung dengan Allah SWT. Ini yang jadi syirik ni, dia bergantung dengan tali hitam. Jadi kita kena ingat, perkara-perkara lagi ni bukan perkara kecil, perkara yang besar. Jadi itu di antara dosa besar yang ketiga, iaitulah dosa perbuatan sihir. Jadi kita nak kenali sihir ni macam mana kah? Nak tahu betapa dahsyatnya sihir ini yang berlaku, kita tengok dalam kitab ni kata apa? Sihir itu apa? Berbagai-bagai jenis sihir. Jadi bagaimana ahli sihir ni nak panggil jin mari? Jadi ada sebuah kitab di tangan saya ni, nama dia As-Salimul Al-Battar. As-Salimul Battar fi tasaddi lis-saharati al-ashrar. Maknanya pedang yang tajam untuk nak menyekat kejahatan ahli-ahli sihir yang jahat. Kitab ni sudah ada terjemahan. Ada terjemahan dalam bahasa Arab ni, cantik. Tuan-tuan belilah. Penulis dia Wahid Abdul Salam Bali, daripada ulama Mesir. Dia kata apa? Kita nak cerita kepada tuan-tuan, nak tengok tentang bagaimana ahli sihir ni jahat dia buat panggil syaitan. Macam mana cara dia? Dia kata ada berbagai-bagai jenis. Yang pertama, ittifaq. Ada ittifaq di antara ahli sihir dengan syaitan. Dia pakat dua tu. Hei syaitan, mu bantu aku nak jadi terbomo, nak siar, nak sembuh kau orang ni, aku nak suruh sakit orang kau. Syaitan kata bisa diatur, boleh, tapi syarat mu kena kafir dengan Tuhan. Dia ittifaq dengan syaitan. Maka biasanya orang-orang ni akan buat benda-benda yang jadi dia kafir, maka syaitan pun mari ajar dia supaya kita buat. Jadi panjanglah ceritanya, kita ambil contoh. Di antara jalannya, bagaimana dia nak panggil lepas dia ittifaq? Cara yang pertama dia panggil tariqatul iqsam. Ahli sihir ni masuk dalam bilik gelap, tak ada lampu, tak ada apa,
Kemudian dia pasang api, bukan pasal lampu, pasal api ni.